Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita mau berbincang tajuk takaful dan asuransi kita bertajuk adakah mengambil plan medical card untuk anak-anak ini merupakan salah satu perancangan kewangan dalam keluarga? Mari kita ulas dengan lebih lanjut. Adakah benar atau tidak? Apakah perlu atau tidak? Dan bagaimanakah cara untuk mengatasinya? Okey. Jadi, sepanjang pengalaman saya lihat ramai ibu bapa yang masih berkira-kira untuk mengambil plan medical card untuk anak-anak. Kenapa? Sebab sebenarnya plan medical card untuk anak-anak ni adalah plan medical card lebih mahal daripada plan medical card untuk orang dewasa. Terutamanya bagi kanak-kanak yang kurang daripada umur 5 tahun. Kenapa? Bawah 5 tahun ni kerana kebarangkalian dia untuk masuk hospital adalah lebih tinggi. Risiko dia masuk terkena sakit, jangkitan kuman dan lain-lain adalah lebih tinggi daripada kanak-kanak yang berumur 6, 7, 8 tahun dan ke atas. Jadi, tempoh umur ini adalah yang paling mahal compare dengan kanak-kanak yang lebih dewasa. Jadi, sudah tentulah kalau ada keluarga yang mempunyai anak-anak 3, 4 atau 5 orang, kalau ingin mengambil satu plan medical card 200 satu bulan untuk satu anak memang berat sebenarnya. Tapi untuk anak-anak yang ada satu atau dua anak kan, boleh kita bincangkan dalam topik ini. Untuk anak yang lebih daripada itu, kita boleh bincangkan di topik kemudian. Jadi, saya beri satu analogi untuk anda semua berfikir. Pertama, jika anda dikurniakan anak lelaki ataupun perempuan, kan, jika satu hari ditakdirkan mereka sakit, di manakah anda nak hantar mereka untuk dapatkan rawatan? Jadi jawapannya cuma ada dua saja, sama ada di hospital kerajaan ataupun hospital swasta. Kalau kita hantar ke klinik tapi tak perlu masuk hospital, kita boleh dapatkan ubat dan rawat di rumah. Jadi untuk rawatan di dalam hospital kerajaan ataupun hospital swasta. Jadi anda perlu pergi ke hospital kerajaan ada dua sebab. Yang pertama, jika di kawasan rumah anda tu tiada akses ke hospital swasta pun berhampiran. Contohnya jika anda tinggal di kawasan yang agak pedalaman ataupun bandar yang tiada hospital swasta, tak perlu ambil plan medical card. Sebab kalau ada pun nak hantar ke mana? Jadi tak perlu ambil medical card. So boleh jimat sikit. Kan? Tapi jika anda kurang berkemampuan, pun hospital kerajaan adalah pilihan anda. Tapi anda boleh juga pilih untuk hantar ke hospital swasta untuk rawatan lebih selesa. Bagaimana? Untuk golongan ni, program terbaru daripada agensi saya, itu BizForce adalah solusi terbaik. Tapi saya tidak mahu membincangkan mengenai BizForce pada topik kali ini. Mohon PM saya, kerana saya akan ajar macam mana boleh ada plan medical card untuk anak-anak secara percuma dengan komitmen 1 hingga 2% daripada anda tanpa perlu menjadi ejen takaful pun. Jadi, jika anda berkemampuan dan inginkan rawatan hospital swasta untuk rawatan lebih selesa, tapi masih lagi berkira-kira untuk bayar premium bulanan medical card anda, jom kita belajar daripada beberapa case study klien saya di bawah ni. Case study pertama, seorang ayah mengambil plan medical card anak dengan premium RM200 sebulan untuk anak yang baru berusia 15 hari. Ya, seawal 15 hari sudah boleh ambil satu plan medical card untuk anak-anak. Dan si ayah ni bayar tanpa culas setiap bulan. Dan selama setahun berbayar berjumlah RM2,400. Tetapi ditakdirkan selepas tahun ni anak kecil ini masuk ke hospital swasta dan bil hospitalnya sebanyak RM3,500 yang pasti ditanggung sepenuhnya oleh pihak takaful dan asuransi. Kes study 2. Seorang ayah berkira-kira untuk membayar plan medical card RM200 sebulan untuk anaknya selepas anak lahir. Si ayah survey beberapa tempat tapi masih belum ada keputusan lagi. Ditakdirkan ya, pada umur 5 bulan si anak ni dimasukkan ke dalam hospital. Jadi si ayah mahukan dapat rawatan yang lebih selesa, dihantar ke hospital swasta. Bil sebanyak RM3,500 dibayar menggunakan poket sendiri. Sedangkan jika si ayah ni baru mencarum di takaful ataupun asuransi, jumlah caruman hanyalah RM1,000 saja untuk 5 bulan tu. Tetapi
Yang lebih sedih, si bapa ini berjumpa dengan saya untuk ambil plan medical card anak dia. Tetapi sebab sudah ada rekod di hospital swasta, disebabkan sakit sedia ada, dua outcome daripada permohonan medical card ini boleh berlaku. Ya. Yang pertama, kemungkinan besar plan medical card anda anak ini ditangguhkan dan mungkin selepas 6 bulan baru boleh apply balik. Kalau si anak ni sihat walafiat. Tapi kalau dalam tempoh 6 bulan ni ada kemasukan lagi ke hospital, permohonan medical card ini mungkin akan ditangguhkan lagi sehingga si anak ni sihat walafiat. Tetapi jika selepas permohonan dilakukan, medical report dihantar kepada pihak asuransi dan takaful, permohonan medical card ini mungkin boleh diterima. Tetapi untuk coverage yang sama yang RM200 sebulan tadi, mungkin bayaran lebih tinggi dikenakan. Kerana apa? Kerana kemungkinan si anak ni boleh sakit kembali. Dalam takaful dan asuransi punya industri ni kita panggil sebagai loading. Jadi kalau anda berkemampuan, saya sarankan untuk ambil plan medical card untuk anak secepatnya mungkin. Kes tadi 3. Si ibu ini berkira-kira juga untuk ambil medical card plan untuk anaknya. Tetapi setelah meminta nasihat saya akhirnya dia ambil juga plan sebanyak RM150 sebulan. Tetapi ditakdirkan selepas 120 hari, 120 hari ni adalah basically maksimum tempoh matang untuk plan medical card itu boleh digunakan. Si anak ini admit ke hospital. Dan dalam tahun yang sama juga, klien saya ni dimasukkan ke dalam hospital lebih daripada sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam tempoh setahun. Dan total bill untuk setahun itu lebih kurang RM12,000. Tapi setahun, si ibu ni cuma membayar caruman sebanyak RM1,800 saja kepada pihak takaful dan asuransi. Jadi, nasihat saya jadilah seperti ibu kes tadi nombor 3 ni, jika anda berkemampuan. Okay. Yang keempat, kes tadi ni si ibu ni berkira-kira juga nak ambil, tapi tak ada keputusan lagi. Ditakdirkan si anak ni masuk hospital untuk rawatan dan si ibu mahukan rawatan yang selesa untuk anak dia dan selesa juga untuk dia yang akan menjaga anak yang sakit ni, masuklah ke hospital swasta. Okey. Tetapi permohonan medical card sama juga selepas keluar daripada hospital swasta tu, mohon medical card plan untuk anak dia. Lulus alhamdulillah. Tapi untuk sakit yang sedia ada yang baru masuk tadi, tak cover untuk kemasukan akan datang. Jadi kesianlah kan. So lebih baik kita sediakan payung sebelum hujan. Jadi kesimpulannya, rancang kewangan anda kerana sakit ni tak datang tak kira masa kan. Lebih-lebih lagi musim ramai orang sakit sekarang ni. Jadi ada orang tanya saya, kalau kita bayar plan medical card ni setiap bulan, tetapi alhamdulillah anak kita sihat walafiat, ucaplah syukur alhamdulillah dan anggaplah sumbangan premium bulanan kita tu terhadap company takaful kita sedekahkan kepada sahabat ataupun pencarum lain yang memerlukan dalam takaful untuk mereka pula menerima rawatan. Jadi nasihat saya, beringat sebelum kena rancang kewangan anda. Sekian, terima kasih.